Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifa Fatona Hordah binti Jepsi dan nama matrik saya 2021-8985 dan 84. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Yunus dan nombor ID pelajar saya ialah 2021478098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Safura binti Abdul Rahman dan nombor matrik saya ialah 2021-494298. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hamzah bin Muhammad Zaidi. Nombor matrik saya ialah 2021-823-414. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Nazri. Nombor matrik saya 2021-652-786. Untuk pengetahuan semua, pembentangan kami akan memfokuskan isu dan cabaran pembangunan identiti remaja Muslim di Malaysia. Identiti adalah lambang kualiti diri individu yang membezakannya daripada individu yang lain. Justeru, memperkenalkan identiti atau mengasingkannya boleh mempengaruhi budaya yang meresapi dan membentuk identiti remaja Muslim. Remaja pada umumnya merujuk kepada golongan manusia yang berumur 13 tahun sehingga 21 tahun. Perkataan remaja berasal daripada perkataan Latin yang bermakna menuju ke arah kematangan. Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba dan sedang menuju ke tahap untuk menjadi lebih dewasa. Remaja adalah pewaris bangsa. Di tangan mereka lah terletaknya nasib negara kita pada masa akan datang. Namun, kecelaruan identiti dan keyakinan diri dalam jiwa remaja akan membantutkan usaha untuk meneruskan kecemerlangan negara. Zaman remaja adalah zaman yang amat kritikal dalam hidup seorang manusia. Remaja mempunyai potensi tinggi yang boleh diarah ke arah kebaikan dan juga boleh terjebak ke arah keburukan. Ia bergantung kepada corak pendidikan yang diterima dan suasana persekitaran yang membentuk. Isu remaja Muslim yang pertama yang kita dapat lihat sekarang ni dan amat terkenal adalah isu buli. Konsep buli boleh dilihat pada elemen yang terdapat dalam buli seperti buli, mangsa buli, tujuan dan kesan buli. Pembuli semula jadi ialah mereka yang lebih kuat dan lebih berkebolehan untuk melakukan tingkah laku buli. Kuasa ini selalunya boleh dimanifestasikan secara individu atau berkumpulan. Mangsa pembuli adalah mereka yang lebih lemah dan tidak dapat menandingi kekuatan dan kuasa pembuli. Kelemahan ini termasuk kelemahan fizikal dan kelemahan lain. Buli adalah salah laku fizikal atau psikologi yang dilakukan secara sedar terhadap mangsa yang lebih lemah dengan niat untuk menyebabkan kecederaan fizikal atau psikologi. Perlakuan ini diulang sehingga pembuli gembira dan berpuas hati. Tujuan buli adalah supaya pembuli ini menunjukkan bahawa mereka lebih kuat berbanding mangsa. Pembuli juga mendapat kepuasan apabila mereka membuli orang lain. Lebih takut mangsa, lebih berpuas hatilah pembuli. Selain itu, tujuan buli adalah supaya pembuli ini menunjukkan bahawa mereka lebih kuat berbanding mangsa. Pembuli juga mendapat kepuasan apabila mereka membuli orang lain. Lebih takut mangsa, lebih berpuas hatilah pembuli tersebut. Selain itu, tujuan buli adalah untuk menjadikan yang lemah tunduk dan menghormati pembuli. Pembuli secara fizikal atau psikologi mencederakan mangsa agar keadaan berlaku seperti yang dikehendaki oleh pembuli tersebut. Pada awal tahun ini, Akhbar Sinar Harian 6 Januari 2022 menulis tentang kes buli di MRSM di daerah Kuala Kangsar di mana terdapat 10 pelajar yang terlibat dalam kegiatan buli tersebut. Ini adalah video kejadian tersebut. Ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kangsar hari ini. Katanya ia menjadikan keseluruhan tangkapan seramai 10 orang setakat ini selepas 6 pelajar ditahan semalam. 6 daripada mereka dibebaskan petang tadi manakala 4 lagi akan dibebaskan esok selepas siasatan selesai. Hasil siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada kira-kira pukul 1 hingga 2 pagi pada Khamis lalu melibatkan seorang mangsa yang juga berusia 13 tahun. Terdapat dua cabaran yang dihadapi di dalam isu ini. Cabaran pertama ialah kemerosotan kasih sayang ibu bapa yang mendorong kepada peningkatan masalah remaja.
Kemerosotan kasih sayang di kalangan keluarga dan sikap tidak mengambil kisah terhadap anak-anak oleh ibu bapa telah membawa kepada masalah remaja tidak ketahuan. Ada ibu bapa yang bersifat terlalu mengongkong dan berkeras, manakala ada pula yang bersikap terlalu bebas dengan anak mereka. Walau bagaimanapun, niat mereka sebenarnya adalah baik dan mereka sangka cara masing-masing itu adalah yang terbaik untuk mendidik anak mereka. Cabaran kedua adalah remaja salah memilih rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan kumpulan remaja yang sama dari segi umur, pendidikan atau kelas sosial dan minat. Kita tahu bahawa remaja biasanya lebih gemar menghabiskan masa bersama-sama rakan sebaya mereka. Bagi remaja pula, rakan sebaya terdiri daripada sekumpulan besar rakan mereka yang sama umur, kelas, jiran atau rakan sekerja. Remaja cenderung untuk meniru setiap langkah laku rakan sebaya mereka. Hal ini berlaku kerana banyak masa yang dihabiskan bersama rakan sebaya mereka. Remaja seharusnya bijak memilih rakan sebaya yang boleh menjadikan mereka remaja yang cemerlang baik dari segi akademik dan akhlak. Ini adalah kerana tingkah laku remaja banyak dipengaruhi oleh rakan sebaya. Kesilapan remaja memilih rakan sebaya akan membuatkan remaja terjerumus dalam gejala sosial yang tidak sihat. Terima kasih kepada rakan saya iaitu Syahmi yang telah memberi hujah tentang isu kes buli MRSM. Solusi mencegah kes buli di sekolah seperti kes buli yang berlaku di MRSM Kuala Kangsar iaitu membabitkan 9 orang pelajar mengepung dan memukul seorang pemangsa secara beramai-ramai. Hal ini tidak dapat ditangani oleh sekolah sahaja. Malah ibu bapa juga perlu memberi perhatian dalam mendidik anak-anak supaya menjadi insan yang terdidik. Ibu bapa haruslah bercakap dengan anak-anak tentang persahabatan yang sihat dan apa yang tidak. Selain itu, ibu bapa juga selalulah bertanyakan apa yang dilakukan anak-anak ketika seharian di sekolah untuk memastikan anak kita melakukan perkara yang baik dan dalam masa yang sama dapat mengetahui jika anak dibuli kerana segelintir anak-anak takut untuk menceritakan apa yang berlaku kepadanya. Dengan itu, anak kita juga akan merasa kurang terbeban jika kita sentiasa mengambil berat tentangnya. Para pelajar juga haruslah peka dengan siapa mereka berkawan. Hal ini kerana seseorang individu tersebut sedikit sebanyak akan dipengaruhi oleh perangai rakan sebaya mereka. Jika baik perangai rakan-rakan mereka, maka baik juga sikap mereka nanti. Pelibatan aktif kumpulan pelajar dalam persatuan seperti Persatuan Pencegahan Jenayah dan Kelab Pembimbing Rakan Sebaya turut menjadikan pelajar tersebut terhindar daripada gejala sosial yang tidak berfaedah. Tak disangka sama sekali, aktiviti berbasikal berkumpulan di jalan raya telah menjadi salah satu trend baharu bagi rakyat Malaysia dan salah satu kumpulan yang berkaitan dengan isu ini dikenali sebagai kumpulan basikal lajak. Kumpulan ini selalunya terdiri daripada golongan remaja yang berumur 17 tahun ke bawah. Mereka menaiki basikal yang sudah dibuang brek dan lampu patular belakang dan menaiki secara bahaya di jalan-jalan besar. Kumpulan kelompok kecil ini boleh diibaratkan seperti kerana nila setitik musnah susu sebelanga. Mereka yang kurang bertanggungjawab ketika berbasikal menimbulkan pelbagai reaksi dan perdebatan dalam kalangan rakyat Malaysia yang semakin kerap melihat kumpulan basikal lajak ini di jalan raya kerana kumpulan ini secara tidak langsung membahayakan nyawa sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Apabila berbasikal di jalan raya, risiko kemalangan pasti wujud kerana kita dapat lihat daripada sebanyak 201 kemalangan yang melibatkan penunggang basikal pada tahun 2019, 107 orang meninggal dunia pada bulan Januari. Manakala pada bulan Oktober sahaja 56 orang meninggal dunia dalam 137 kejadian yang direkodkan. Pada keratan akhbar berita harian pada 12 Februari 2017, Malaysia digemparkan dengan kemalangan di antara pemandu kereta dan juga sekumpulan remaja di Johor. Saksikan video ini. Polis mengesahkan 8 remaja maut, 8 lagi cedera termasuk 2 kritikal selepas dirempuh sebuah kereta ketika mereka menunggang basikal secara berkumpulan di jalan lingkaran dalam berhampiran perkuburan Mahmudiyah di sini awal pagi tadi. Mereka yang terbunuh dalam kejadian jam 3 pagi itu ialah pelajar sekolah berusia antara 13 hingga 17 tahun. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Sulaiman Saleh berkata, dalam kejadian itu, kereta Nissan Almira yang dipandu seorang wanita berusia 22 tahun merempuh kumpulan remaja terbabit. Sulaiman berkata, siasatan awal mendapati wanita terbabit dalam perjalanan pulang ke rumahnya di sekedar dari Taman Pelangi. Katanya, pemandu kereta terbabit mendakwa dia tidak sedar kehadiran kumpulan remaja terbabit di situ kerana keadaan jalan yang berbukit.
kejadian kemalangan. Terdapat dua cabaran yang akan saya bentangkan berkaitan isu ini. Cabaran pertama adalah kurang pemantauan ibu bapa terhadap pergerakan anak-anak. Kita tidak dapat menafikan ada kalangan anak-anak, khususnya golongan remaja, kerap menyembunyikan kegiatan mereka atau apa dilakukan mereka daripada pengetahuan ibu bapa. Sehubungan dengan itu, ibu bapa perlu mempunyai pendekatan mengetahui kegiatan anak-anak di belakang mereka, termasuk menyiasat sendiri jika ada kabar angin mengatakan anak-anak mereka terlibat dengan perkara tidak baik. Cabaran yang kedua adalah kerajaan kurang peka dengan kegiatan remaja, terutamanya pada waktu malam di jalan raya. Malaysia memang tidak mempunyai sebarang undang-undang atau peraturan tentang kesalahan penggunaan basikal di jalan raya. Pada Februari 2017, 8 remaja berbasikal maut di Johor Bahru selepas dirempuh kereta. Kurang setahun kemudian di Pontian, Johor, 2 lagi remaja berbasikal lajak maut dirempuh kereta dan banyak lagi kematian dilaporkan sehingga kini. Sehubungan itu, banyak pihak berpendapat perlu ada undang-undang tegas menghalang orang ramai berbasikal di jalan raya sibuk kerana ia mengundang bahaya, dan polis juga telah mula mengambil tindakan terhadap ibu bapa yang membenarkan anak mereka menunggang basikal lajak di jalan raya. Solusi selebihnya akan dibincangkan dengan lebih mendalam oleh rakan setugas saya, Sapura. Terima kasih sekali lagi untuk Syahmi kerana telah mengulas isu basikal lajak. Isu basikal lajak mengundang rasa bimbang di kalangan ibu bapa dan juga pengguna jalan raya. Ibu bapa kepada anak yang terlibat dengan kegiatan basikal lajak sehingga mengundang bahaya kepada diri dan pengguna jalan raya boleh dikenakan tindakan undang-undang. Oleh itu, sebagai ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang penting dalam mengawal aktiviti anak-anak di luar rumah. Sememangnya tiada undang-undang khas bagi pesalah kanak-kanak kerana mereka masih di bawah umur. Selain itu, kerajaan tempatan dan agensi-agensinya perlu menyediakan garis panduan dan polisi-polisi yang memandangkan pembinaan laluan basikal di jalan-jalan baru serta mengkaji perjalanan yang sering digunakan oleh pengguna basikal komuter dan membina laluan baru untuk mereka. Laluan dan infrastruktur untuk basikal perlu diberi perhatian dan kepentingan yang sama seperti laluan kereta dari segi penyelenggaraan dan reka bentuk untuk memastikan pengguna basikal lebih digalakkan untuk menggunakan infrastruktur yang disediakan. Dengan ini, kes kematian yang melibatkan penunggang basikal lajak dapat dikurangkan. Perkataan pornografi berasal daripada perkataan Yunani, pornia, yang membawa maksud pelaju. Pornografi merujuk kepada bahan bertulis atau visual yang merangsang seksual yang direka khas untuk memikat pemerhati atau pembaca. Ketagihan pornografi melibatkan penggunaan yang melampau atau penyalahgunaan. Remaja zaman kini mudah terjebak dalam pergaulan ini yang akan menimbulkan kesan yang tidak sihat. Hal ini akan menggalakkan seks luar nikah dan memupuk penderaan ibu bapa berusia muda dan keganasan seksual kanak-kanak. Kesan negatif ini merupakan cabaran terhadap semua pihak yang berwajib seperti institusi keluarga dan masyarakat sejagat. Penggunaan pornografi merupakan asbab keruntuhan akhlak remaja. Emosi muda remaja seringkali tergelincir dalam kancah aktiviti luar tabi'i. Hal ini mendorong kepada orientasi seksual yang tidak normal dan merendahkan martabat wanita dengan menganggap mereka sebagai objek seksual. Isu ini merupakan isu yang sensasi seperti yang terdapat dalam Kelabatan Akhbar Harian Metro Campaign Stop 2018. Terima kasih kepada rakan setugas saya iaitu Ifah kerana telah mengulas isu pornografi. Solusi untuk mencegah isu pornografi dalam kalangan remaja yang terjerumus menonton pornografi akan mengalami kerosakan sel-sel otak, bahagian hadapan yang berfungsi sebagai pusat otak dan analisis. Proses pencarian dalam diri rasa ingin tahu yang tinggi yang dialami pada masa remaja merupakan satu hal yang wajar. Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan terjadinya pornografi dalam kalangan remaja, iaitu elakkan mencari, membaca dan melihat bahan-bahan hujah, melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah seperti kegiatan sukan, senaman, aktiviti budaya atau kerja-kerja sukarelawan. Patuh kepada ajaran agama dan budaya kerana ia juga melarang semua jenis pornografi. Elakkan tekanan dan rakan sebaya. Seperti yang kita lihat dalam perhatian Akhbar Metro, kempen Stop STOP juga menjalankan tips seperti pemeriksaan nama yang dilewati anak-anak
browsing history, aktifkan mode kanak-kanak kids mode di telefon bimbit dan memastikan fungsi lokasi geotagging di kamera supaya lokasi tidak terdedah apabila mengambil gambar seumpama ini. Salah satu sumber untuk menembusi pornografi adalah saluran YouTube. Jadi kita ajarkan juga bagaimana mengaktifkan restricted mode terhad dan pop-up blocker supaya kandungan tidak sesuai itu akan ditapis dan disekat. Selain itu, peranan masyarakat juga, jika terjumpa bahan-bahan video, gambar lucah, kita juga boleh adukan kepada YouTube maupun mengenali laman sosial lain seperti Facebook. Seterusnya, isu remaja dan vape. Remaja dan rokok tidak lagi asing dalam masyarakat setakat. Hal ini kerana remaja lebih cenderung kepada mencuba perkara baru. Penggunaan rokok elektronik dalam kalangan remaja adalah meluas dan seringkali dikatakan dapat mengurangkan tekanan hidup serta merupakan gaya hidup baru yang hebat. Pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu faktor kuat yang menyebabkan penggunaan rokok yang lebih dikenali sebagai vape, pod dan NCIG mendapat permintaan yang tinggi. Hal ini merupakan cabaran bagi ibu bapa untuk mencegahnya dari awal. Anak-anak diibaratkan sebagai kain putih yang perlu bimbingan ibu bapa untuk mencorangkannya. Ibu bapa adalah entiti misali yang perlu menyemai moral dan civic sejak kecil bagi membanteras keruntuhan akhlak remaja. Hal ini turut diperkatakan di dalam kerajaan akhbar keluaran Esra Awani. Cabaran yang dilalui mampu dibanteras melalui isolasi ini akan dikepas oleh saudari seterusnya iaitu saudari Aisyah dengan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih lagi sekali kepada rakan setugas saya iaitu Ifah kerana mengulas isu tentang vape. Isu remaja dan vape adalah masalah tingkah laku vape dalam kalangan awal remaja iaitu remaja yang berumur 12 tahun ke bawah dan 12 tahun ke atas. Hal ini adalah satu perkara yang membimbangkan di dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Pelbagai bentuk peranti rokok elektronik yang menarik ditawarkan oleh penjual sama ada dijual secara terbuka di kedai-kedai atau secara dalam talian menyebabkan para pelajar mudah terjebak dalam aktiviti menghisap vape ini sehingga ia menjadi trend terutama selepas waktu kesekolahan. Cara untuk menggunakan vape atau rokok elektronik dalam kalangan remaja adalah macam ni. Menyekat pusat jualan vape secara haram daripada menjual vape kepada remaja, amalkan gaya hidup sihat, elakkan menjadi perokok pasif dan pihak pendidik juga perlu dititikberatkan. Kempen perlu dibuat. Sebagai penutup, remaja adalah aset penting negara kerana merekalah yang akan mencorakkan jatuh bangunnya tamadun bangsa ini di masa hadapan kerana mereka pewaris kepimpinan negara. Permasalahan remaja hari ini yang semakin kritikal memerlukan usaha yang menyeluruh lagi bersepadu daripada semua pihak. Bukanlah masanya yang tepat untuk kita merunding jari kepada pihak-pihak yang tertentu bagi memikul beban dan tanggungjawab ini. Ini adalah isu nasional yang mesti ditangani oleh kita semua sebagai agenda bersama. Pendidikan agama Islam dengan kembali meneladani sirah dan tamadun Islam yang hebat adalah benteng terakhir dalam menangani masalah ini. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.